Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang berbahagia sahib bersamahah Datuk Mufti, Tuan Imam, Ustaz-ustaz, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan. Kita berada di hujung-hujung Ramadan, yang mana hujung Ramadan ini Nabi SAW bersungguh dalam ibadah, seperti mana yang disebutkan dalam hadis, kana Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, atau kama qala, Nabi SAW bersungguh di akhir-akhir 10 akhir Ramadan ini tidak seperti mana Nabi SAW pada malam-malam yang lain. Maka kita masih diperoleh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan ini. Di kesempatan ini diberikan tajuk kepada saya untuk saya bahaskan, ialah berkenaan dengan salah satu daripada tanda besar kiamat, iaitulah khurujud dabbah, keluarnya binatang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari kiamat merupakan rukun iman yang mesti diimani oleh setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu sebagai satu rahsia yang tidak ada siapa pun yang mengetahui. Bahkan Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Al-Manarul Munif meletakkan satu kaedah, mana-mana riwayat yang menyebutkan tentang tarikh spesifik berkenaan dengan perkara akan datang yang berlaku. Bila ada satu riwayat hadis yang menceritakan satu peristiwa yang bakal berlaku, yang masih lagi belum berlaku di zaman Nabi, dia cerita benda yang akan berlaku dan diletakkan tarikh yang spesifik. Pada tarikh sekian-sekian akan berlaku sekian-sekian. Itu petanda hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan di sana terdapat begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang peristiwa yang bakal berlaku, yang menandakan tentang hampirnya kiamat. Walaupun tidak diletakkan tarikh secara spesifik, tetapi diberitahu ini adalah petanda-petanda, dan apabila ia muncul, ia menunjukkan bahawasanya kiamat itu hampir berlaku. Jadi di antara tanda-tanda kiamat, tanda kiamat ni ada dua lah. Satu tanda-tanda yang kecil, satu tanda yang besar. Tanda yang kecil, sebahagian besarnya telah pun berlaku. Tuan-tuan, saya mengajar jugalah kitab Nihayatul Alam, pengakhiran bagi alam, yang menghimpunkan tanda-tanda kiamat kecil dan besar setiap hari Ahad, 2 minggu sekali. Tapi tak masuk lagi. Tapi oleh kerana tajuk tu lebih kurang sama, saya nak ambil jugalah daripada buku tu. Kerana buku tu ringkas, ditulis oleh Syekh Al-Arifi dan diterjemahkan pun dalam bahasa Indonesia. Pengakhiran bagi alam. Walaupun ada sebahagian riwayatnya yang dikritik, tetapi secara umumnya kitab ni bagus. Kan? Dia menyusun kitab-kitab ni bermula daripada tanda-tanda kiamat yang kecil sehinggalah kepada tanda kiamat yang besar. Para ulama berbeza pendapat tentang tertib, susunan tanda-tanda kiamat yang besar ni. Ada beberapa pandangan. Al-Imam Al-Qurtubi ada pandangan dia. Al-Imam Ibn Rajab ada pandangan dia. Tetapi pandangan-pandangan ini berbeza tentang susunan tanda-tanda kiamat ini adalah disebabkan oleh kerana hadis-hadis Nabi SAW tidak memperincikan tertib susunan berlaku di antara satu tanda ke satu tanda. Yang hampir sepakat, Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Itu hampir-hampir para ulama bersetuju. Tetapi tanda-tanda yang lain, masih lagi para ulama berbeza pendapat. Bila keluarnya dabbah ni?
Bila keluarnya haiwan ni, bila disebut dabah maksudnya haiwan, juga tidak diperincikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa yang para ulama hadis dan tafsir bersepakat, keluarnya dabah ni, keluarnya binatang ni apabila berlakunya kerosakan yang besar yang dilakukan oleh manusia di akhir zaman. Dan kita semua perlu sedar bahawasanya Nabi SAW dah sebut dalam hadis riwayat Anas bin Malik, yang saya selalu sebut hadis ni, yang mana Nabi SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilm. Di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila ilmu itu terangkat. Ilmu itu diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Macam mana Allah Ta'ala angkat ilmu? Angkat dengan mematikan para ulama. Dan tidak ada pengganti. Wa yadharal jahl. Dan kejahilan terhadap ilmu agama itu akan berluasa. Maka pada ketika itulah akan munculnya kerosakan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika mana Allah Ta'ala mematikan alim, mematikan para ulama, maka manusia mula mengambil orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Fasu'ilu, mereka ditanya. Lalu mereka memberikan fatwa, memberikan pandangan bighairi ilm. Fa'aftau bighairi ilm, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Maka sebab tu Syekh Arifi kata, fi akhir zaman ma'antisharil fasad wa zuhuril munkarat wa i'tiyadin nasi 'alaiha yakhtalitul habil bin nabil. Dia kata di akhir zaman nanti, dengan berlakunya penyebaran kerosakan, terzahirnya kemungkaran, manusia terbiasa melakukan kemungkaran, maka pada ketika itu yaqtalitul habil bin nabil. Ini satu masal Arabi, akan berkecamuk. Orang tak boleh beza lagi mana satu orang yang pegang tali kuda dengan orang yang pegang anak panah. Tak boleh beza dah. Wal mu'min bil munafiq, akan bercampur-campur orang mukmin dan orang munafik. Bal muslim bil kafir, bahkan muslim dengan kafir. Maka pada ketika itulah kata Syekh, indaha ya'zanullahu ta'ala bi khurujid dabah. Pada ketika itulah Allah Ta'ala akan izin untuk keluarnya satu haiwan yang akan menjadi petanda kiamat. Sebahagian riwayat memperincikan, ada yang kata kepalanya seperti kepala kerbau, telinganya seperti telinga gajah, tetapi riwayat-riwayat itu tidak sahih. Riwayat-riwayat itu tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanda ni ada disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Naml, Allah mengatakan, wa iza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apabila berlaku kepada mereka janji kata-kata kami itu benar, apabila dekat-dekat nak berlaku kiamat, akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami keluarkan kepada mereka itu satu binatang daripada bumi. Tukallimuhum, yang mana binatang ni akan bercakap dengan manusia. Para ulama tafsir ada perbezaan pandangan. Ada yang kata dia bercakap dengan manusia. Ada yang kata bukan bercakap, kerana ada qiraat yang baca taklimuhum, iaitu melukakan, meletakkan tanda di hidung manusia. Nanti kita akan baca riwayatnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dia akan bercakap dengan manusia. Dan sesungguhnya manusia itu tidak yakin dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami. Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan bila disebutkan tentang dabah di dalam Al-Quran,
Disebut juga di dalam hadis perkataan dabah. Dabah ni haiwan yang ada 4 kaki ya. Itulah dabah. Maka dia kata tidak perlu ditakwil lagi. Sebab ada kecenderungan manusia di zaman ini yang tak sabar-sabar nak pergi kait satu peristiwa dengan petanda kiamat. Sehingga para ulama hari ni duk tulis. Ya, pada ulama hari ni duk tulis kitab-kitab, risalah-risalah. Bahkan ada jurnal-jurnal kajian pun yang ajar manusia tata cara macam mana nak berinteraksi dengan hadis-hadis petanda kiamat. Antara kaedah yang mereka letakkan, adamu tasarru' fi tanzili al-hadis ala al-waqa'i. Tidak terlalu tergesa-gesa dalam nak mengaitkan hadis Nabi SAW dengan realiti yang sedang berlaku, melainkan apabila yang berlaku tu sebiji macam mana yang disebutkan di dalam hadis, barulah kita boleh kaitkan. Sebab ada orang kadang-kadang dia nak cepat sangat, dia tak apa nak bersabar. Dia kata dabah ni sebenarnya bukan binatang, dabah ni sebenarnya apokalips, kereta kebal. Dia pun melata juga. Kita kata nanti dulu. Sebab dalam Quran kata dabah, dalam hadis kata dabah, boleh bercakap weh. Dia kata iyalah boleh bercakap, askar alam tu bercakap. Tu manusia. Jadi benda-benda yang seperti ini kita jangan terlalu cepat sangat. Bagi sama dulu. Sebab tu apa dulu saya pernah sebut kan, Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Bila anak murid dia tanya berkenaan dengan Mahdi, dia kata apa? Idza marra ala babika fala takum minhu fi syai' hatta yajtami'an nasu alaihi. Kalau betul Mahdi tu lalu di depan rumah engkau pun, kau jangan buat apa-apa lagi. Sehingga manusia berhimpun melantik dia jadi pemimpin. Masa tu barulah kau pergi. Bukan nak suruh kita tak percaya dengan hadis, tak. Tapi takut-takut tersilap. Tunggu dulu, relax dulu. Kan? Maka disebutkan di sini, dia kata dia adalah satu binatang yang betul-betul binatang, dan dia bercakap dengan manusia, dan dia keluar daripada bumi. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, yang kita kena imani dan kita kena percaya. Di mana dia keluar? Ada beberapa riwayat. Ada satu riwayat seperti mana yang dinukilkan di dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, kata-kata daripada Hudzaifah mengatakan dia keluar 3 kali. Sekali keluar dekat lembah, sekali keluar dekat perkampungan manusia, sekali lagi dekat masjid. Perawi kata yang disebut tu Masjidul A'zam min a'zamil masajid, masjid yang terbesar. Lepas tu perawi kata, aku rasa Masjidil Haram. Dia keluar daripada bumi. Okey, itu disebut. Tetapi itu kata-kata Hudzaifah, bukanlah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Hadis mauquf. Baik. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Yang pertama, dia bercakap dengan manusia dan dia akan letakkan tanda. Dia akan letakkan wasam. Apa itu wasam? Al-kayyu bin nar. Al-kayyu bin nar ni maksudnya, saya tak tahu dalam bahasa Melayu, tapi kai ni, kalau orang zaman dulu, tuan-tuan biasa tengok filem-filem Rom yang lama-lama kan, kalau orang terkena luka, dia akan panahkan besi, dia akan masuk dalam luka itu. Apa istilah bahasa Melayu? Tuan-tuan pernah tengok cerita Rambo? Dia akan kena tembak kan, lepas tu dia keluarkan belerang kan, dia masuk dalam luka dia, lepas tu dia nyalakan api kan. Itu memang salah satu daripada kaedah nak matikan kuman. Cuma di dalam hadis Nabi SAW ada melarang, wa anhaakum anil kai. Aku larang kamu daripada gunakan kaedah ni. Tapi ada sahabat yang guna, Sa'ad bin Mu'az antara yang menggunakan. Sehingga para ulama mengatakan Nabi larang ni sebab dia menyakitkan yang teramat sangat.
Tapi kalau dah tak ada pilihan, dah tak ada option, boleh pakai kan? Boleh pakai. Kan? Apa yang dia buat? Binatang ni buat, dia buat macam tu lah. Macam mana dia buat? Wallahu alam. Tapi dia letakkan tanda pada manusia seperti mana tanda yang terhasil, parut yang terhasil apabila dipanaskan dengan besi dan diletakkan pada anggota. Dalam riwayat disebut diletakkan di kawasan hidung manusia. Daripada Abu Umamah disebut takhrujud dabah tasimun nasa ala kharatimihim. Dabah akan keluar dan dia akan letakkan petanda pada manusia di atas hidung mereka. Dan manusia yang ditanda tu summa yaghmiruna fikum. Maksudnya manusia yang ditanda tu nanti akan bercampur aduk hatta yashtari ar-rajul al-ba'ir, sehingga apabila seorang berjual beli nak beli unta, fayaqul mimma ishtaraitahu, kamu beli daripada mana unta ni? Dia kata fayaqul ishtaraituhu min ahadil mukhattamin, aku beli daripada orang yang salah seorang daripada hidung dia bertanda. Maksudnya makin lama makin ramai lah. Okey? Adakah dia akan terus menanda hidung manusia? Adakah generasi yang akan lahir daripada orang yang hidungnya bertanda tu pun akan ada tanda? Itu semua tidak disebutkan di dalam hadis, tetapi apa yang disebutkan ini yang berlaku, sehingga ada riwayat menyebutkan ada tanda, sehingga pada zaman tersebut orang akan panggil, tengok tanda tu orang tahu, ya mukmin, ya kafir. Sekarang tak boleh kan panggil itu? Boleh ke tak boleh? Depan-depan tak boleh, depan-depan tak elok kan. Tapi kalau nak sebut dalam rumah tak ada masalah kot. Okey. Tapi pada waktu ni ada sebahagian ulama kata dabah ni keluar apabila matahari terbit daripada barat. Tetapi ada juga yang tidak bersetuju, ada yang kata sebelum daripada itu lagi. Ada yang kata sebelum daripada itu. Ada yang kata lepas angin yang keluar. Tapi tak tepat, kerana apa? Kerana di dalam riwayat menyebutkan sewaktu dia keluar orang mukmin masih ada. Kerana angin yang keluar tu, yang disebut angin tu daripada Syam kan, angin yang keluar daripada Syam yang lebih lembut, halus daripada sutera, bila dia keluar, mana-mana orang yang ada iman dalam jiwa dia kalau hidup akan mati. Kalau dia keluar lepas daripada angin ni keluar, dah tentu orang mukmin dah tak ada. Maka dia keluar sebelum daripada tu lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita iman yang berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti insya-Allah. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.